Assalamualaikum, apa khabar semua? Ezri Samsuri daripada Kareta.my. Ya, awal sikit ini, 3 minit lebih awal. Semua orang siap-siap belaka. Saya tahu ni malam raya. So, ramai yang tanya kenapa nak buat malam raya. Sebabnya, saja aku nak buat malam raya. Sebab aku frust tak boleh nak balik kampung pun. Dah setahun dah. 2 tahun kot. Tak balik kampung. Okay, anyway. Tiba-tiba pula phone ni, Siri ni berbunyi. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang berjumpa kita di sesi Kareta Live. Ini ialah sesi kita pertama sebenarnya dan isu kali ini memang saya saja buat satu isu yang memang berkait dengan keadaan sekarang, iaitu perniagaan bengkel otomotif yang orang kata boleh dikatakan tenat jugalah. Dan saya faham memang ada banyak lagi industri-industri lain yang memang dalam keadaan yang sakit dan tenat, tetapi sebabkan Kareta ialah platform otomotif, so kita akan bercerita tentang bengkel otomotif ni, termasuk bengkel kereta, motor, bas, lori dan jet dan tayar. Dan bersama dengan saya adalah 2 orang tetamu undangan yang memang bergelumang dengan pembangunan industri bengkel-bengkel Malaysia, Encik Muhammad Jaafar bin Syed Farid, Ketua Kluster Otomotif Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia atau PPIPBM. Hafal aku tu. Dan kita ada Datuk Muhammad Karim bin Haji Abdul Rahman, Tuan Usahawan Otomotif Prosper Malaysia. So nanti kita akan minta mereka terangkan lagi lah platform-platform mereka ini. So kita terus kepada discussion kita malam ni, senario semasa COVID-19. Kita ada MCO iaitu PKPD, EMCO, PKPD dan pada masa itu semua orang tak boleh nak beroperasi. In fact, Kareta sebagai media memang boleh beroperasi tapi dalam keadaan yang paling minimum sekali. Cuma yelah, sampaikan nak repair kereta pun tak boleh, nak servis kereta tak boleh sebab pusat servis tak terbuka. Dan dalam masa yang sama kita dapat lihat pelbagai berita-berita yang kurang menarik daripada yang tular di media sosial kerana yelah pemilik-pemilik bengkel yang memang tertekan. So saya ingat saya nak jemput kawan saya ni dulu, Cik Jaafar kita ni. Cik Jaafar boleh terangkan tak wakil persatuan apa dan apa gunanya platform ini? Okay, terima kasih Cik Ezri. Nama saya Muhammad Jaafar Syed Farid dari Persatuan Pengilang Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia. Saya Ketua Kluster Otomotif. Kami mempunyai 3,000 ahli yang sememangnya bukan dari otomotif semua. Kami mempunyai 12 kluster yang bergiat dalam semua industri di Malaysia. Jadi di bawah saya ada kluster yang mewakili vendor, manufacturing dan juga services. Services ni kita boleh katakan sebagai workshop, spare part supplier, body and paint dan kerja-kerja yang berkaitan lah. Jadi dalam apa yang kita perkatakan hari ini, saya banyak menerima keluhan daripada mekanik-mekanik macam vendor, mereka ada isu lain, tapi hari ini kita bercakap tentang mekanik. Isunya mereka tak mampu nak bayar sewa. Jadi ini satu isu yang sangat-sangat beratlah pada mereka kerana dalam setahun ni mereka tak ada perniagaan. Jadi bisnes pun sangat-sangat terkesan. Ada tu sampai 80% hilang pendapatan, nak bayar sewa, lepas tu nak bayar gaji. Jadi ini satu perkara yang saya rasa memang mereka tak dapat nak selesaikan dengan cara yang biasalah. Jadi Cik Jaafar, sebenarnya dalam Malaysia ni ada berapa banyak bengkel kenderaan sebenarnya? Agak-agak lah. Kalau mengikut data tu tak ada kepastian lah, tapi lebih kurang dalam 80,000 workshop di Malaysia, seluruh Malaysia. 80,000. Dan kebanyakannya bertumpu di kawasan mana? Kalau kita tengok yang bertumpu tu di Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi mereka ni lah antara yang paling terkesan lah kalau nak dibandingkan di negeri lain.
80,000 ni, anggaran 80,000 ni ialah bengkel ya, bukannya service center daripada syarikat kenderaan apa semua lah kan? Bukan. Ini cuma 80,000 ni kita estimate adalah workshop lah. Workshop kereta, workshop motor. Sama ada dia orang buat services, body and paint, tapi dia dalam kategori workshop lah. So, kalau ikut cakap Encik Jaafar, masalah utama diorang ni sekarang ni lebih bertumpu kepada kegagalan mereka untuk membayar sewa premis. So, sewa ni memang tak ada moratorium lah. Itu yang jadi masalah. Kalau kata kita cakap moratorium tu, yang dapatnya landlord. Landlord akan dapat moratorium selama 6 bulan ataupun setahun. Tapi kebanyakan IKS kita ni, mereka tak mampu untuk membeli bangunan. Jadi mereka sewa. Mereka sewa daripada landlord dan landlord tak memberikan mereka peluang sama ada untuk berbincang ataupun memberi pengurangan ataupun delay payment, default payment. Tak ada. Mereka nak tiap-tiap bulan workshop bayar sewa. Kalau tak bayar sewa, mereka bagi notis. Jadi ini satu bebanan yang sangat-sangat stressful. Sebab workshop tu ada setengah workshop tu dia dah menyewa tempat tu lebih pada 10 tahun. Jadi bila dah lebih 10 tahun, investment dia pun dah tinggi, customer base dia pun dalam persekitaran setempat. Jadi apabila dipaksa untuk membayar sewa, jadi mereka cuma ada dua pilihan saja. Sama ada pertama buang pekerja, kekalkan tapak, ataupun kekalkan tapak, buang pekerja. Macam mana? Mereka tak ada pilihan lagi. Jadi kebanyakan workshop yang saya tengok, separuh tu diorang dah mula buang pekerja sebab nak kekalkan tapak workshop tu. Jadi kita pun tak dapat nak membantu mereka lah, kecuali ada pihak kerajaan boleh memberikan satu pinjaman khas untuk membayar sewa tertunggak. Kurang-kurangnya untuk 6 bulan lah. Baru kita boleh dapat menyambung lah ataupun cross the bridge lah. Kalau tak, kita macam ni lah. Nak bayar sewa ataupun nak simpan pekerja. Sedangkan kita tak ada income. Jadi ini satu fenomena lah pada diorang. Dato' Karim, macam mana Dato' Karim? Tapi boleh tak terangkan dulu Dato' Karim punya persatuan ni, iaitu apa tu, Auto Pro tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hazri dan Cik Jaafar menjemput saya ke udara pada malam yang kita rasakan malam yang diberi seribu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena malam raya, dan sebelum terlupa saya ucapkan selamat hari raya Ailadha dulu pada ahli panel dan juga seluruh rakyat Malaysia yang ke udara bersama-sama kami. Dan alhamdulillah Auto Pro ni nama penuh dia adalah Persatuan Usahawan Otomotif Prosper Malaysia, yang kita tubuhkan pada 27 Disember 2013, dan kebetulan saya pun ada orang yang terawal dalam penubuhan Pro Team dan juga ahli jawatankuasa pada peringkat awal penubuhan, dan dirasmikan oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Datuk Seri Najib bin Abdul Razak pada 2014. Dan setakat ni kita pada awal penubuhan kita ada ahli dalam lebih kurang 420 orang. Ahli-ahli ini adalah terdiri daripada peminjam-peminjam Prosper di dalam otomotif, di dalam PUMB. Di dalam PUMB ini dia ada luas kelas, dia macam kluster kan, ada gangguan. Jadi salah satunya dipanggil kluster otomotif, special project dipanggil dalam PUMB, yang mana peminjam-peminjam daripada PUMB dalam industri bengkel, termasuklah dealer, kedai spare part, kedai tayar yang terlibat. Jadi kita paksa dia orang untuk masuk dengan persatuan Auto Pro lah, lebih kurang paksa rela lah. Supaya benda ini ada tujuan kita buat persatuan. Yang pertamanya kita selalu buat
kita tarik session kalau sebelum pandemik COVID-19 ni, kita selalu buat dalam setiap 3 bulan lah, 3 kali setahun, 3 ke 4 bulan. Jadi di dalam perjumpaan tu kita akan kumpulkan dan kita bertukar pendapat, apa problem, apa solution, apa peluang dan sebagainya. Jadi di samping itu rangkaian-rangkaian yang kita ada ni kita sama-sama bina. Contohnya ada di kalangan kita meniaga dealer di Kuala Lumpur. So ada cawangan baru yang nak buka di Selangor, di Terengganu contohnya. Jadi maklumat awal tu kita di kalangan kita ni dah tahu. Jadi sesiapa yang di kalangan kita yang berminat untuk menceburi bidang perniagaan dealer ni, selain daripada independen, jadi ahli-ahli ni dapat maklumat awal. So dia orang boleh prepare, kita sama-sama kita bantu untuk orang yang mana yang tinggal di Terengganu nak buka dealership kat sana ke. Itu adalah antara kesepakatan yang kita dapat daripada persatuan lah. Yang kedua, kita menyediakan platform jaringan perniagaan lah. Di antara kita ada dulu dia hanya supply spare part, kemudian dia dah berkembang, dia dah buka workshop, kemudian mula-mula workshop kecil, lepas tu dia berbincang, berjumpa lagi dengan usahawan-usahawan kita, tanya macam mana kita nak kembangkan. Jadi kita bagi idea, kita bagi pandangan, dan alhamdulillah setakat ni di kalangan ahli tu kita dapat saling membantu dari segi sokongan moral dan sokongan keuangan lah daripada PNB. Jadi jalinan-jalinan yang contohnya ahli ini yang belum masih lagi dapat pinjaman daripada PNB, kita tolong dia pertemukan dengan pihak PNB dan kita cuba sedaya upaya yang mungkin macam mana kita nak bantu dia dari segi penyediaan kertas kerja dan sebagainya untuk dia orang dapat buat pinjaman. Dan seterusnya antara matlamat Autopro adalah menjadi duta kepada pihak PNB sendiri, yang mana ahli-ahli yang mendapat pinjaman ni bila dia tengok kawan-kawan meniaga ni menggunakan duit sendiri, menggunakan duit keluarga dan menggunakan dana-dana sendiri tu, jadi kita cuba bawa dia orang, dan kita sebagai selepas daripada dapat luluh duit, dah luluh dan sebagainya, kita bantu PNB pula untuk pantau perniagaan dia orang. Jadi PNB ni boleh hello je dekat Terengganu ni, tolong tengok ni sekian ni, sahabat kita ni ada masalah. Jadi kita ramai-ramai bagi support dan sokongan untuk mengenal pasti apa masalah yang dihadapi, dan kita cuba bagi pandangan. Dan alhamdulillah setakat ni banyak nasihat-nasihat yang kita kumpulkan, yang kita kadang-kadang kalau tak pandemik ya tuan, kalau tak pandemik kita orang memang selalu buat jelajah. So setiap negeri, contoh kalau Autopro ni setiap negeri antara komiti kita jelajah. So jom kita pergi makan durian dekat Alostar contoh dia. Macam itulah. So di samping itu kita dapatlah bertukar pandangan yang mana yang dah bela-bela, bengong-bengong sikit kan, istilah orang Terengganu. Saya orang Terengganu, Cik Azri ya. Jadi bengong-bengong ni biasa lah kalau istilah tu. Jadi yang mana meniaga bengong-bengong, jadi kita bagi sikit idea-idea yang boleh diorang ambil dan diorang applykan dalam perniagaan dia, alhamdulillah lah. Jadi Datuk. Yang tapi sekarang ni, so basically Autopro ni memang untuk kluster vehicle otomotif di bawah projek PNB lah, yang mengandung PNB, betul. Yeah. Okey, jadi sekarang ni dalam COVID-19 ni, ada tak masalah mereka yang dah mengadu pada Datuk ke? Macam mana tu? Gana tu bang? Ada. Memang ada, dan kita pun dah 2 kali kita dah buat Zoom meeting dan sebagainya. Antara aduan-aduan yang diutarakan ialah PKPD yang baru ni memang ramai yang tutup buat masa tu, dan ramai juga yang dah ambil keputusan untuk tutup sampai hujung tahun.
dan kemudian dia dah ambil keputusan untuk beri kebebasan kepada pekerja dia, tak apa, dia let go dulu, kemudian you cuba dulu untuk ikhtiar hidup dia macam mana, kesianlah kita dengar. Jadi ada yang jadi yang pekerjanya dah jadi bawa lalamove, yang jual durian, yang jual daging dan sebagainya lah. Jadi itu antara kesan-kesan yang ketara. Dan dari segi bantuan, PNB ada bantu, alhamdulillah dia bantu yang mana peminjam dia dikecualikan bayaran selama setakat ni selama 6 bulan lah, sampai hujung Disember 2021. Dan yang mana yang sewa bangunan PNB pun lebih kurang dalam 20 ke 30 usahawan yang ambil skim bawah pinjaman premis ni, diberi juga kelonggaran untuk dikecualikan bayaran sehingga Disember hujung tahun ni. Okey, tapi Dato' Cik Jaafar, semua apa yang dikongsikan ni ialah antara orang kata apa yang mereka dah buat sekarang ni lah. So antaranya ialah mereka melepaskan pekerja, mereka tutup bengkel untuk sementara waktu. Tetapi pada pendapat saya, masalah pokoknya masih lagi tidak selesai. Itu bagaimana mereka, ada tak cara untuk mereka membayar sewa tu ataupun memujuk pemilik kedai mereka tu untuk menunda sewa tu. So is there any solution right now? Sekarang ni ada tak cara dia tu, ataupun ada memberi pinjaman ke, ataupun nak suruh dia orang pergi pinjam mengalung ke apa, macam mana tu? Sebab memang pada pendapat saya, till orang Mak Saleh kata lah, we can talk until the ayam comes back lah, but then apa pun tak boleh nak buat sebab duit dah memang tak ada. Belakang kepala ni ada hutang berpuluh ribu ada. Saya jumpa pun seorang tu bengkel dia sebulan 20,000, sebab sebelum ni memang dia besar lah. So bila dia besar, dia memang jatuh teruk juga lah. Nak kata duit simpanan dah pakai tahun lepas pun, sebab COVID bukan baru, betul tak? Betul. 2019. So 20 duit simpanan pun dah habis. So 2021 ni, bantuan yang diterima kebanyakannya dia orang kata ada, tapi untuk orang kata gana, bagi makan untuk sehari 2 hari, lepas tu dah tak boleh dah. Hutang kat belakang makin banyak. So macam mana cara paling mudah, paling cepat untuk mereka ni? So kita, okey, Abang Jaafar try dulu. Boleh bagi pendapat? Okey, satu nasihat saya mungkin boleh berbincang dengan landlord. Kita memang kalau kita nak minta moratorium, tak nak bayar, landlord mungkin tak akan bagilah, mesti dia tak bagi. Kalau kita minta diskaun pun dia mesti dia tak akan bagi. Tapi kalau kita mungkin minta satu macam carry forward, mana hutang kita bulan ni, bulan depan kita tak mampu nak bayar, jadi kita boleh carry forward, bincang dengan tokey landlord tu baik-baik untuk bawa ke bulan depan, ataupun bulan depan punya sewa bulan ni kita pecah dua untuk bayar akhir ujung tahun. Tapi itu atas perbincangan dengan landlord. Ada setengah-setengah tu landlord dia tu memang okey, memang ada yang bagi, tapi kebanyakan tak bagi. Jadi bila tak bagi ni tu masalah. Kata saya ada satu kes kawan saya dia ada 3 workshop. Jadi satu workshop, dalam tiga workshop tu dia punya sewa lebih kurang dalam 20,000 lah. Jadi dah 5 bulan ni dah tak ada sale. Jadi kalau dah maknanya dia dah berhutang dengan landlord yang 3 ni dah 100,000. Macam mana dia nak bayar 100,000? Kalau kata dia nak pinjam loan bank, kerajaan ataupun mana-mana bank, dia nak tengok kita punya previous, kita punya tahun ni punya sale. Sedangkan tahun ni tak ada sale. Jadi macam mana dia nak pergi buat pinjaman peribadi ataupun pinjaman perniagaan. Jadi ni macam Tuan Haziq cakap lah, sama ada kita pinjam along ataupun nak jumpa siapa ni. Jadi kalau kita boleh sampaikan kita punya hasrat nak minta kerajaan keluarkan certain budget untuk membayar sewa, katalah tak payah banyak lah, kata dalam 20 ke 30 ribu, itu pun sebenarnya dah dapat membantu mereka lah untuk membayar sewa. Bukan mereka nak lari kan,
Tengah tu dia dah 15 tahun, 20 tahun di tempat yang sama. Kalau kata dia nak buka tempat baru dalam keadaan sekarang ni pun dia orang tak akan mampu. Customer tak ada. Nak buka tempat baru pun nak ambil kurang-kurang 6 bulan itu kalau dalam keadaan okey. Kalau dalam keadaan tak okey sekarang ni, kurang-kurang setahun baru dia boleh dapat tarik customer dan ROI dia boleh balik. Jadi memang tak feasible lah kalau nak buat pindah tempat lain. Dato' Karim macam mana pula? Sebab tak ada ke macam Dewan Perniagaan untuk orang kita ke apa ke? Sebab saya tengok kawan-kawan kita kuah dalam perniagaan mereka sangat kuat. Diorang memang ada dana diorang sendiri untuk bantu rakan-rakan mereka yang down apa semua ni. Tapi macam kita ni orang Melayu saya tengok memang banyak jenis persatuan. Kita ada banyak beli commerce, chambers lah apa semua macam-macam. Tapi dalam keadaan sekarang ni ada tak? Macam mana diorang boleh membantu? Adakah mereka membantu? Saya faham memang ini memerlukan dana yang sangat besar. So, Ya, macam mana tu Dato' Karim? Macam Tuan Jaafar cakap juga tadi, jadi maknanya benda ni isu dia dah jadi isu global. Bila dah jadi isu global, perbincangan dengan landlord bukan pihak-pihak kami tidak buat. Jadi masing-masing dah cuba untuk dapatkan perbincangan, tetapi jawapannya memang mengecewakan. Kemudian daripada 10 tu saya rasa 0.5 saja. 20 tu baru satu 20 baru satu landlord yang boleh bagi potongan. Berbanding dengan PKP yang first dulu, kalau kita nak compare masa PKP 1.0 dulu, apabila moratorium kepada pemilik bangunan, kerajaan announcekan benda tu, secara automatik semua boleh katakan semua pemilik bangunan ni memberi kelonggaran. Jadi bila sekarang ni dah tak ada lagi kemudahan tu, jadi diorang pun dah tak boleh nak stay untuk diorang bagi wavekan sewa sebanyak 30% ataupun 20% yang kita minta. Itu yang saya nampak beza dia PKP 1.0 dululah. Jadi berkenaan soalan Tuan Hazri tadi yang pasal persatuan ada dana untuk bantu ahli-ahli, sebenarnya yang pertama persatuan kita masih lagi consider baru lagi dan dana pun tak berapa cukup, dan saya dengar ada juga persatuan-persatuan luar yang boleh bantu. Tapi untuk Autopro sendiri memang kita tak boleh nak bantulah, cuma kita boleh bantu dari segi moral support, cadangan, kemudian apa barang yang diorang tak boleh nak jual, mana kawan-kawan yang boleh tu dia boleh sebarkan dalam grup, yang ni dia nak tolong clearkan, benda-benda macam tu kita boleh bantu dulu. Tapi untuk persatuan bantu secara langsung memang tiada peruntukan dari segi persatuan sendirilah setakat ni. Apa yang tadi cakap tu memang menarik juga sebab Mora 1.0 ramai orang sebenarnya tak berapa faham, dan pihak pada pendapat saya lah untuk MOF dan BNM juga mereka tak berapa faham tentang moratorium yang mana boleh bagi mana tidak, dan memang terbukti untuk properties akan ada peningkatan sedikit daripada segi faedah dia. Dia tak seperti kereta hire purchase lain lah. Tapi untuk rumah memang akan ada. So saya tengok tahun ini kebanyakan yang membuat pinjaman bangunan, property, hartanah, mereka memang tak ambil moratorium untuk pinjaman itu. Jadi maknanya mereka terpaksa we have to be fair to the building owners juga. Yes. So dia orang memang tetap kena serve loan tu sebab bank akan kejar dia. Yes. So dia akan kejar penyewa lah. So betul tak kalau saya cakap bahawa bantuan perlu ada orang kata targeted assistance program untuk industri-industri dalam masalah pembayaran sewa ni? Pada saya perlu, Tuan. Sekurang-kurangnya pihak kerajaan yang mana yang boleh sampaikan pada pihak kerajaan, dan kita pun cuba usaha sampaikan juga pada pihak kerajaan, sama ada kerajaan menyediakan grant mengikut saiz perniagaan. Contohnya Tuan Jaafar kata tadi, workshop ni lebih kurang ada dalam 80,000 workshop. Jadi
pihak kerajaan kena bantu mengikut saiz berapa sewa yang diorang sewa sekarang, ikut percentage. Contohnya 20% ke 30% tu kerajaan akan kena bagi grant. Yang ni kita minta tolonglah supaya kelangsungan perniagaan tu dapat diteruskan. Kalau tak, memang saya rasa sangat sukar dan sulitlah untuk mereka-mereka yang sama ada yang baru nak bertapak ataupun yang bertapak 20 tahun pun dia macam tu je, dia ada target dia. Dia ada target market dia pun dia dah tak boleh nak pergi. Ada di kalangan kita yang dia dah target dia, sekitar dia, kawasan dia pusing-pusing pun kereta tu juga. Kalau dia buat silap pun habis satu klien lagi. Jadi benda-benda yang perniagaan-perniagaan yang jenis macam tu kerajaan kena tengok, dan usahawan-usahawan tu sendiri pun dia kena agresif juga untuk peka dengan apa-apa yang kerajaan tawarkan, bank tawarkan dan sebagainya. Cik Jaafar macam mana pula? Adakah masalah memang hanya fokus kepada premis ataupun ada masalah-masalah lain? Macam kita ada satu soalan daripada Cik Radin ni, dia kata bantuan untuk upah pekerja rasanya kerajaan dah bagi, tak cukup atau tak membantu ke? Memang adalah bantuan tu, tetapi setahu saya tak berapa banyak pun kan. Kalau bantuan gaji pekerja RM1,200, kalau yang berkaitan sok-sok lah, itu yang saya tahu. Tapi kebanyakan workshop ni dia bayar lebih daripada tu. Dan RM1,200 tu tak memberi apa-apa kesan pun, sebab tak ada kereta yang datang pun. Bila PKP, kita tak ada bisnes, kita tak ada income. Bila tak ada income, memanglah RM1,200 tu membantu jugalah. Apa yang kerajaan bagi tu membantu kita ambil duit tu, kita bayar dekat mekanik. Tapi sewa kita ni still je on. Siapa yang nak bayar sewa tu? Kita bukan nak minta grant ke, minta belah ihsan, tolong bagi free ke apa, tak ada. Kalau kita boleh dapat contoh macam kata pinjaman mudah, mana kita bawa kita punya SSM, cakap okey ni kita dah berniaga tempat ni sekian lama, ini perniagaan kita. Kita nak berapa 20 ke 30 ribu untuk membayar sewa yang tertunggak. Bila kita boleh bayar sewa tertunggak tu, landlord tu dia tak paksa kita keluar. Kalau tak macam sekarang, landlord tu dia datang pun ugut-ugut, dia siap gantung bawa okey untuk disewa. Kan? Dia cakap kalau you tak nak sewa, orang lain nak sewa, siap dia gantung sembok, okey. Kalau you tak nak sewa, orang lain sewa. Jadi mekanik ni dia stres. Kalau katalah dia dapatlah duit sikit sekarang ni, masa 1.0 tu memang adalah apa ni RM1,200 tu untuk 6 bulan, tapi sekarang dah tak ada. Jadi macam mana workshop owner tu dia nak survive? Sama ada dia nak pertahankan workshop dia ataupun dia pertahankan pekerja dia. Kalau dia tahan pekerja dia, kena buang workshop. Tapi bila dia dah tak ada workshop, dia nak berniaga apa lagi? Jadi dia memang susah lah. Jadi saya cuma minta satu, mewakili workshop-workshop ni, kalau boleh kita nak minta loan mudah lah. Kalau tak ada grant pun tak apa. Tapi yang penting kita dapat loan mudah, RM20,000 ke RM30,000 untuk nak bayar sewa je. Sewa backdate kita dengan sampai mungkin Ogos, September ataupun November. Kalau kata dalam keadaan sekarang ni betul-betul betul-betul masalah. Bukan cubaan. Kalau kata sekarang kerajaan pun dah declare darurat, maknanya kita ni memang tahap dah tak ada pilihan dah. Seperti mana kerajaan tak ada pilihan, seperti itulah juga kita ni pun tak ada pilihan. Apa nak buat lagi? Apa yang saya diminta untuk sampaikan lah isu ni. Tak ada sewa, kedai tutup, pekerja pun kena buang. Next, kita nak pergi ke depan lagi pun terpaksa kita jual semua aset. Kita nak start balik pun dalam perkara PKP ni kurang-kurang lagi 2 tahun lagi ke, mungkin kita pun melingkup terus. Jadi kalau tak ada bantuan sewa ni, berkenaan tajuk kita ni, berapa banyak bengkel akan tutup, saya rasa hampir 50% boleh tutup terus lah. Okey, memang itulah apa orang kata, overhead tu tetap jalan dah. Walau apa pun jadi overhead tu tetap kita kena bayar lah. Dan
walaupun ada kita tak ambil pinjaman mana pun, tapi overhead memang antaranya premis wilayah apa semua tu memang kena jalan lah. Cuma okey, ni pada pendapat saya lah ya. Malaysia ni dalam satu negara yang dia aman dan damai. Okey, tetapi secara dasarnya pada pendapat saya struktur-struktur industri dan juga kementerian sebenarnya mereka jauh daripada perfect, daripada sempurna. Okey, sistem-sistem ni sebenarnya kita dah pakai lama dan kita tak olah baru, tapi kita tambah baik dan kadang-kadang ada isu yang kecil kita tolak tepi apa semua. Jadi bila jadinya COVID-19 ini, the whole system infrastructure ni terus dah kena tekanan 100% daripada segi ekonomi, daripada segi mental, daripada segi market, apa semua. So, pada pendapat saya, sistem ni memang dia satu sistem yang sangat lemah dan bila dia kena tekanan macam sekarang ni, dia fail. Kan? Macam sekarang ni. Saya tengok bengkel-bengkel daripada dulu lagi, kita memang ada persatuan-persatuan, tapi bila kita ambil contoh negara maju macam kat Europe, ya. Harga buruh tu sebenarnya dah memang dia setkan standard untuk semua orang. Kita dekat sini Malaysia, bila kita cuba buat macam tu, nanti ada orang akan kata kedai dia ni mahal, kita pergi kat kedai lain pula. Kedai lain yang murah tu pun, selepas 2-3 tahun bila dia dah maju, overhead dia pun naik, harga dia pun naik lah. So dia akan naikkan harga, so pembeli ataupun pengguna akan cakap, oh kedai ni mahal lah, dia ni sikit darah, harga Yahudi. Dia cari kedai lain pula. Dia pergi kat kedai lain. So dia rotate. Dan kebanyakan kedai-kedai ni sebenarnya bengkel-bengkel ni yang saya nampak, kalau yang ni kebanyakannya memang tak begitu teratur, tidak berdaftar. Dan bila tak berdaftar ni, bila kita nak bantu, kita tidak ada data. Contohnya macam sekarang ni lah, Cik Jaafar tadi cakap anggaran 80,000. Kalau kita pergi UK, dia boleh bagi kita on the spot berapa banyak ada bengkel-bengkel dibuka, kat kawasan ni ada berapa, dekat Belaganu ada berapa banyak bengkel buka. Itu Eropah, itu negara maju. Dekat Malaysia sampai sekarang saya tanya berapa jumlah kenderaan atas jalan raya, JPJ pun tak boleh tak jawab. Dan bila saya minta data, kena bayar. Ini Malaysia, terus terang saya cakap. Untuk orang yang dengar, saya tak percaya, ni saya nak cerita benda betul. Data ni dijual. So untuk kita nak buat perancangan, susah. Antara sebab kenapa kilang tak boleh nak tutup, orang duk bisnes suruh tutup kilang. Kalau diorang ada syarikat, kita semua ada syarikat, betul tak? Tengok pendaftaran ROS. Pendaftaran tu, kita tak cakap secara detail apa yang kita buat dengan perniagaan kita. Dan kebanyakannya bila kita buka dalam sistem, dia self-declaration. Saya sebenarnya buat PPE pun. There is no way untuk tahu apa yang kita buat. Dan struktur kilang pula, ramai orang duk bising je. Saya rasa orang tak faham. Kilang roti tu contohnya, ada berapa banyak vendor dekat bawah dia. Dia ada garam, dia ada tepung, dia ada ragis, tu semua ada lagi kilang-kilang dekat bawah tu. So, data-data tu sebenarnya sangat perlu supaya kita boleh pinpoint kat mana yang masalah. Macam dalam sekarang ni, saya nampak, saya tak nampak macam mana, okey, macam tadi Datuk Karim cakap, kita bagi dia orang pinjaman. Okey, Cik Jaafar pun cakap bagi pinjaman. Tetapi, akan ada orang... Saya cakap bagi geran. Bagi geran tuan. Minta geran dengan kerajaan. Geran ni, problem dia ialah buat lepas tu. Okey, saya bukannya tak saya sokong, cuma saya berfikir tentang orang yang nak bagi geran tu. Betul ke kau nak buat ni, nak bayar sewa ke apa sih? Kalau dia orang tak bayar sewa tu, problem tu tetap ada. So, macam mana untuk tak boleh ke diperhalusi ke geran ni ke? Dan because we are talking about a lot of money dan duit bukannya ada banyak sangat pun dalam negara kita ni. Kita bukannya ada, okey nak cakap lumbung emas, Johor dah ada lumbung emas kan. So apa? Sebab saya tahu ada agensi-agensi yang sedang mendengar sesi ni apa semua ni. Benda ni sebenarnya diorang dah tahu tapi diorang nak tahu lebih lanjut. Cuma diorang tak berani nak buka mulut sebab tak berani nak janjikan apa-apa. Tapi is there a surefire way, cara yang betul-betul pasti supaya duit tu
memang digunakan untuk membantu perniagaan, contohnya membayar sewa ke apa. Apa pendapat tuan-tuan semua? Kalau pada pendapat saya, itulah yang terbaik. Maknanya macam saya cakap tadi, kalaulah saya di penyewa, saya ada masalah dengan landlord saya, jadi saya bawa SSM, saya bawa saya punya perjanjian sewa dengan landlord tu, dan kita bawa pergi SD, dan payment tu boleh bayar direct kepada landlord tu. Tak perlu masuk dalam bank-in account kita. Tu kalau kita betul-betul jujur lah dan nak make it very simple, straightforward, dan memang kita punya masalah kita memang tak ada duit nak bayar sewa. So kita buat pinjaman kerjaan, bawakan apa ni stamp apa penyewa punya surat perjanjian, dan kerjaan bayar teruslah. Kita tak perlu duit tu, kita cuma perlu premise tu tak ada gangguan untuk selama katalah sampai hujung tahun. Dan yang selepas ni mungkin ada tertunggak, bayar yang itu saja. Kita bukan nak pergi ambil duit tu, nak pergi enjoy, nak pergi jual durian ke apa, tak. Kita cuma nak pertahankan perniagaan kita je. Macam mana pula tentang kos lain, pekerja apa semua tu? Tapi macam Datuk Karim cakap tu, memang saya pun nampak jugalah dia dah let go dah pekerja dia sebab dia pun tak mampu. So dia kata pergilah cari benda lain apa semua, owner pun dah start buat benda lain. So ada tak kos lain pula tu, Cik Jaafar? Apa dia? Kos lain daripada sewa, kos lain. Kos lain tak ada. Yang sekarang major kos dia yang paling besar, kos overhead untuk workshop ni nombor satu pekerja lah, tapi bergantung pada berapa banyak pekerja dia. Nombor dua tu adalah bangunan tu lah, bangunan. Kalau kata dia sewa, itu major overhead yang dia kena tanggung lah. Jadi kalau gaji dia tak ada masalah, dia mungkin cukup lah untuk simpanan dia. Nombor satu pekerja. Pekerja ni kita boleh reduce lah, mana ada orang boleh buang pekerja. Tapi kalau kedai kita tu kita nak buang, tu tak mungkin lah. Mana kalau buang kita dah out of the business lah. Tak ada pilihan. Okay, Datuk Karim macam mana pula? Unmute dulu, lupa pula. Datuk Karim, unmute-kan mic. Okay, sekejap. Saya tambah sikit berkenaan kos-kos lain. Kebanyakan kalau saya tengok skop ahli Autopro sendiri, kebanyakan kita orang ni niaga dah macam banyak investment untuk renovation kedai. Jadi facility, equipment, tools yang digunakan dah canggih-canggih lah. Scan tool pun dah beratus ribu scan tool. Jadi efek dia adalah bila arahan oleh kerajaan untuk menutup perniagaan ini, memang kita nak tengok benda ni pun dia orang kena serve loan. So setiap bulan tu dia orang ada komitmen dia orang sendiri berapa sebulan kan, berapa selain daripada bayar sewa dan yang Tuan Jaafar sebut tadi tu, ini yang kadang-kadang orang tak perasan. Serve loan macam Tuan Azri cakap tadi lah. Sebab apa kat sini harga dia orang komplain harga Yahudi, kat sini harga murah. Jadi dia orang guna equipment yang satu barang tu kadang-kadang suku juta ringgit. Jadi itu yang saya nampak kekangan yang dihadapi oleh ahli-ahli kita. Dan kalau semalam saya saya share sikit communicate dengan kawan saya di UK, dia kata walaupun kes di UK 50,000 sehari, tetapi kerajaan dia dah open semua dah untuk sektor ekonomi. Dan diorang ada disiplin diorang sendiri, yang mana yang diorang test kit tu ada sendiri punya, yang rasa dah demam sesemua tu terus kuarantin duduk rumah, dan kerajaan dia bagi seorang pekerja dia orang bagi €500 setiap orang setakat hari ni lah di UK. Tapi bukan saya nak suruh jadi UK pun, cuma nak bagi tahu bahawa sektor ekonomi ni perlu dibuka, dan langkah-langkah penjagaan kita untuk mengelakkan daripada berjangkitnya COVID-19 ni, kita kena jaga dan disiplin kita kena kuat lah
untuk rakyat Malaysia. Kan? Untuk rakyat Malaysia. Jadi supaya kerajaan tak kekang kita dari segi pergerakan dan sebagainya, kita sendiri kena ubah diri kita tu untuk kita jaga pergerakan, jaga SOP kita, jaga ni, dan mungkin yang lain dah jaga nak kena juga, itu wallahu alam lah, luar kawalan kita lah, itu rezeki masing-masing yang Allah anugerah lah. Jadi saya nampak kalau berterusan memang lagi parah dan lagi sulit. Itu tuan. Menarik. Memang itu apa yang banyak industri minta untuk dibuka, tetapi saya rasa mengikut tengok keadaan gayanya, diorang tak berani nak buka lagi tu. Sebabnya antara satu faktor kita dalam COVID-19 ni untuk sektor industri ialah kita menggunakan terlampau banyak pendatang asing, pekerja asing di dalam industri kita tu, dan tengok tempat duduk pun kita tahulah gana lah. Mungkin belah-belah Pantai Timur tak nampak sangat, tapi belah-belah Lembah Kelang ni memang. Saya pun hari tu pergi melawat kilang komponen kenderaan automatik, kilang dia comel belaka, tapi belakang kilang tu tengok kontena duk susun dari tingkat. Tengok kenapa ni, rupanya tu tempat duduk pekerja asing dia. So kita masih lagi ada manusia yang berfikiran bahawa nasib pekerja-pekerja ni ialah diorang ni macam seperti datang pun ada lah. Tapi memang saya sedih sangat tengok lah. Tapi memang benda ni memang wujud. Kita boleh tengok sendiri kilang-kilang besar yang dah jadi kluster-kluster tu. Cuba pergi tengok tempat duduk diorang gana sebelum ni. So tu pada pendapat saya antara masalah yang saya tak rasa boleh settle dalam masa setahun, 2 tahun. Tapi untuk bengkel, kebanyakannya saya tengok pekerja tak berapa ramai sangat. Kalau banyak pun mungkin dalam 20 orang. Itu untuk bengkel besar lah. Cuma itulah dia, kelangsungan hidup mereka ni. Bagaimana mereka hendak sambung balik. Diorang boleh stop untuk jadi INIA dan kemudian buat benda lain apa semua tu memang boleh. Tapi kalau bengkel tu memang disewa, macam mana kita nak buat? Nah, sekarang ni kita ada satu soalan daripada pembaca kita ni. Encik Syahirul Nizam Salamun. Okey. Dia cadang untuk buat servis-servis otomotif secara mobile. Saya ada jawapan saya, tapi saya rasa baik Datuk dengan Bro Jaafar kita bagi pendapat. Mobile ni as in itulah, servis kita dia datang ke rumah ataupun spa kita datang ke rumah. Semua orang datang ke rumah lah. So apa pendapat? Kita mulakan dulu dengan Abang Jaafar kita. Kalau nak buat mobile service, setakat nak tukar minyak hitam, benda-benda minor tu boleh. Katalah nak tukar lower arm. Kalau kita tak ada jack lifter, kita nak angkat kereta tu, boleh kita pakai jack wire, tapi pakai stand. Tapi itu semua kerja membahaya. Tak berbaloi pun. Jadi bukan semua benda tu boleh kita servis daripada rumah. Macam katalah Ustaz Karim tadi, equipment kita tu yang mahal-mahal, yang scan tool apa semua. Kalau kereta tu tak datang dekat workshop, scan tool tu tak boleh mobile. Dan kita tak boleh bawa dia pergi rumah A, rumah B, rumah C, jadi dia goyang-goyang, elektronik part tu semua rosak. Jadi loan tak habis lagi bayar, moratorium pun tak ada, equipment dah rosak. Jadi itu satu, bukan kata ridiculous lah, boleh buat. Tapi setakat ni tak ada orang buat kot. Kalau setakat tukar minyak hitam, tukar tayar, benda-benda minor tu boleh lah. Tapi kalau yang lebih sikit benda tu, saya rasa Ustaz Karim boleh jawab lah. Yang lebih detail lah, sebab lebih pakar lah. Ustaz Karim? Datuk Karim? Mute. Datuk Karim mute kan tu, unmute kan. Ulang balik soalan dia tadi macam mana? Yang soal dia cadangkan buat perkhidmatan mobile untuk otomotif. Servis kereta, car wash, interior carpet cushion, spa, seat motor, benda-benda gitulah. okey. Boleh ke buat mobile? Betul, saya setuju dengan Tuan Jaafar cakap tadilah. Kemudian dari segi boleh tu bukan tak boleh lah. Tapi kita pun dah dikawal oleh pergerakan tu kan, dan saya nampak satu lagi kekangan, ada satu masa 2 minggu lepas ada kebenaran untuk workshop buka, tapi spare part pula tak bagi buka, jadi supply chain dia tu tak ngam.
Jadi bila dia tak bagi kedai spare part buka, so kita workshop-workshop ni bukan kita nak simpan stok beribu model kereta dalam Malaysia ni. Beribu model tau. Walaupun kita nampak Proton, Pro 2, tapi Proton ada berapa variant, Pro 2 ada berapa variant, kita tak simpan benda tu. Jadi bila supply chain, bila dia bagi buka setengah, dah bagi buka setengah, jadi kita pun tak boleh nak buat apa. Begitu juga kalau kita boleh sekiranya dia ada orang yang dah memang run dah benda tu. Yang tu je. Tapi kalau daripada workshop dia nak kecilkan balik, nak pergi kepada nak turun balik kepada rumah ke rumah ni, ada kekangan-kekangan dia lah tuan. Saya pernah buat story pasal PBT pun tak pernah kan kita operasi dari rumah ke rumah sebab pencemaran minyak hitam tu ataupun pencemaran minyak itu ada satu clause yang kita mungkin boleh kena saman dengan Jabatan Alam kita. Sebab di workshop ni kita ada penapis minyak untuk mengekang minyak enjin ni masuk ke dalam saliran longkang. Kalau di rumah-rumah tu kita pergi servis kat rumah-rumah tu, itu yang tak boleh lah. Kalau Putrajaya PBT memang tak akan benarkan lah. Saya pun sokong jugalah sebab saya tengok ada yang buat macam pasal aksesori, benda-benda remeh-remeh yang kecil-kecil tu memang boleh lah. Tapi untuk servis kereta pun sebenarnya boleh. Dia orang kena bawa lah apa oil catchment tank tu kan. Tapi kos dia sangat tinggi dan bila datang ke rumah, itu ialah added cost pada mereka. So mereka akan charge lebih. So bila charge lebih, orang Melayu akan cakap ni harga Yahudi tak nak lah. So susah benda macam ni. Satu cadangan yang saya nampak menarik daripada Facebook kita ni, daripada Tuan Azlan Arif. Dia kata kerajaan perlu memainkan peranan yang besar, beri pelepasan cukai pendapatan kepada pemilik owner premis jika pemilik premis membeli moratorium atau pengurangan sewa kepada penyewa dan pengusaha bengkel. Nombor 2, jika pemilik premis masih mempunyai baki pinjaman dari pihak bank, back-to-back arrangement dengan penyewa pengusaha bengkel, owner dapat moratorium. Sebenarnya apa yang dia cakap ni adalah apa benda yang saya cakap, saya cadangkan hari itu. Saya cadangkan sebenarnya, kita kena tunjukkan bukti bahawa penyewa, kita sewa kedai daripada dia ni, dan government kena direct pada bank dia tu untuk bagikan dia orang moral lah. Cuma benda ni bunyi senang tapi akan complicated sebab bukan setakat bengkel kereta saja, bengkel premis perniagaan lain pun akan minta juga. So the whole thing, the economy can collapse. Betul. Kedai kasut pun akan buka, semua akan minta lah. Semua akan minta kan. Semua akan minta. Dia menarik Tuan Rizri. Dia macam Tuan Rizri cakap, dia akan collapse bila semua orang minta. Sebenarnya kalau tak minta pun collapse juga. Jadi sama ada you tolong, mungkin kita boleh kurangkan kesan kerosakan tu kurang. Kalau you tak tolong, mungkin lebih teruk lagi kerosakan tu akan berlaku. Betul. Apa tu, Allah Akbar, apa dia nak cakap tadi tu? Lupa dah. Nyanyuk dah ni. Okey. Daripada segi apa orang kata tu, ada soalan ni tanya, adakah apa pengusaha bengkel kaum lain juga terkesan? Daripada pengalaman saya sendiri memang terkesan pun, tapi diorang adalah juga orang kata apa simpanan, so dia nampak cool sikit lah, dia nampak relax sikit lah, tapi dalam itu nampak luaran, dalam hati tak tahulah. So macam mana daripada ni Datuk dengan Tuan Jaafar? Okay, kalau saya lah, pada pandangan saya, kebanyakan workshop non-bumi ni, bangunan tu own by bapak dia. Jadi bila dia dua generasi, satu bangunan tu dah habis bayar. Nombor 2, kalau kata bangunan tu dia belum habis bayar, tapi dia buat loan bank, maknanya dia akan dapat moratorium. Jadi isu dia tak boleh bayar sewa tak ada. Dia cuma isu dia tak ada customer, tak boleh bayar gaji. Jadi orang kita ni lebih banyak menyewa lah berbanding dengan orang bangsa lain tu. Dia apa saja yang dia buat perniagaan, pertama sekali yang dia akan fikir beli bangunan tu.
Jadi bisnes yang dia buat tu sebagai satu cara untuk nak bayar bangunan. Katalah dia buat workshop ni. Jadi pendapatan di workshop ni untuk bayar bangunan. Jadi dia ambil gaji lah yang kecil, amount katalah RM5,000. Kalau orang kita ambil RM10,000, orang dia ambil RM5,000. Pasal RM5,000 tu, dia sepatutnya yang dia boleh dapat tu dia bayar bangunan. Jadi apabila dia pencen dapat 3 juta. Sebab dia boleh jual bangunan tu. Jadi ini satu perbezaan pemikiran kita buat bisnes. Kita buat bisnes ni sebab ikut majalah apa ni, Astro lah. Nak jadi CEO ke apa ke tak pastilah. Tapi tak juga untuk kelangsungan hidup juga buat bisnes ni pun. Itu adalah segelintir. Yalah, ada sedikit lah, bukan semua. Kan ramai juga orang kita baik, tapi pengalaman saya lah, perbandingan orang kita dengan bukan bangsa kita lah. Kalau orang India tak ramai lah, tapi especially Chinese ni dia orang memang dididik dalam buat satu bisnes ni memang dari generasi ke generasi. Kita ni kebanyakan pun masih belajar, tapi bukan makna kita tak pandai. Ramai lagi orang kita pandai-pandai juga. Cuma kalau nak dibandingkan peratusan ni, kita masih barulah. Yang baru keluar pusat latihan, buat perniagaan. Tapi kalau orang Cina ni, dia konsep dia macam McDonald. Dia buat bisnes tu, McDonald tu, kalau kita jual burger harga RM10, macam McDonald tu memang kita bankrupt awal dengan fasiliti yang ada, tapi dia gunakan burger tu untuk membayar bangunan tu, bukan bayar sewa beli. Jadi in the end of the day, lepas 20 tahun, 30 tahun, dia own the building. Jadi kalau sekarang ni dia kurang ambil gaji pun tak apa. Kan, tak bawa kereta mewah pun tak apa. Tapi apabila dia mencecah umur 60, bangunan tu dia dah habis bayar, bangunan tu dah 1-2 juta. Jadi dia kebanyakan dia tak ada isu lah dalam bayar sewa. Kalau ada pun dia terus gantung diri lah sebab dia pinjam malong. Tu yang kebanyakan yang kawan-kawan saya lah yang saya tengok cara diorang punya perniagaan lah. Ustaz Karim, ditambah? Saya setuju juga tu. Jadi kalau ikut percentage cara orang kita berniaga ni, dia macam 30% je lah yang diorang start berniaga dan cuba own the building lah. Nak compare dengan bangsa satu lagi. Jadi bila berlaku wabak yang semua orang tidak jangka sampai boleh beberapa sektor, majoriti sektor perniagaan boleh collapse. Jadi baru kita orang rasa benda ni lepas daripada ni satu pengajaran dan kita kena tukar sama ada business model ataupun business structure dan business elemen-elemen bisnes yang sebelum ni kita dah buat macam ni, jadi efek dia kalau berlaku macam ni dia dah jadi macam ni, bahaya. Jadi di samping usahawan-usahawan ni saya nasihatkan yang mana yang ni jangan panik dulu, jangan kita tengok ada yang gantung diri dekat bengkel mutu, jangan panik, jangan apa-apa tarik nafas, istighfar banyak-banyak dan masa ni ambil ruang untuk kita telefon kawan-kawan yang mana yang rasa boleh memberi input pada kita dan sebagainya tu, mungkin kita boleh dapatkan idea baru untuk kita teruskan perniagaan kita lah. Dan itulah, saya rasa ada lagi yang beberapa yang nasihat lah nanti yang kita belum sampai penghujung lagi. Tapi untuk yang tu sampai situlah saya punya ni. Kita sebenarnya nak sampai hujung sekejap ya. Tadi saya rasa macam lama 1 jam Rupa-rupanya sekejap 1 jam. Nak kena extend setengah jam lagi. So, kejap kita tengok apa ada soalan lagi ni. Okey, tak ada lah tu. Okey, so saya rasa saya bagi peluang pada Cik Jaafar dan juga Datuk Karim untuk untuk gulung
hujah-hujah anda dan kata-kata akhir lah sebelum kita tutup sesi ni. Nak ucap selamat Hari Raya pun boleh, Boh. Okey, Tuan Jaafar dulu. Okey, apa yang penting dekat sini, saya nak ucapkan nombor satu, saya nak ucapkan selamat Hari Raya ID lockdown, sebab kita lockdown dah 2 tahun. Hari Adha lah ya. Okey, minta maaf semua. Jadi apa yang saya nak tegaskan kat sini adalah sewa ni. Harap kerajaan boleh bantu kami lah untuk menyelesaikan isu sewa ni. Dan nombor 2, macam Ustaz Karim tadi cakap, mekanik tu kalau boleh jangan panik sangat, jangan cepat bunuh diri, tapi yalah, kita tak duduk tempat dia, kita pun susah lah nak cakap. Tapi apa yang saya tengok pada malam ni, kita ada satu kelebihan, maknanya kita ada satu outlet untuk para mekanik bercakap di live sini lah, di kereta kan. Jadi saya harap lah benda ni boleh berterusan setiap minggu ataupun macam manalah, tergantung pada kereta Azri. Sebab ni adalah satu medium yang baik lah, maknanya ada perbincangan antara workshop secara nationwide, semua orang boleh tengok. Jadi dia pun boleh berfikir, mungkin aku ni tak seteruk sangat lah seperti apa yang aku sangka, jadi tak perlulah bunuh diri kan. Mungkin ada peluang lain yang kita boleh usahakan. Mungkin dia boleh cakap, oh betul lah hari ni perbincangan dia nak minta bantuan kerjaan untuk bayar sewa. Jadi tak payah mati dululah. Hold dulu. Kan, tunggu sampai kata kerjaan cakap, no tak boleh. Masa kerjaan cakap, no tak boleh, masa tu pun dah over lah COVID ni. Mungkin lah. Jadi ni adalah satu consider support lah. Solidarity, psikologi support untuk geng-geng workshop lah. Jadi saya memohon lah atau meminta jasa baik Cik Azri ni untuk teruskanlah kita punya segmen ni setiap minggu. Jadi terima kasih. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, saya ucapan terakhir mungkin saya panjang sikit sebab saya kalau boleh saya nak biar kerajaan dengar lah. Mungkin ada agensi-agensi yang berada ataupun pihak-pihak kerajaan boleh tolong sampaikan. Di samping kami juga berusaha sebenarnya untuk dapatkan network access, kita nak jumpa dengan menteri-menteri yang terlibat. Jadi cuma masa tengah buat arrangement untuk berjumpa dan kita sampaikan kita punya resolusi. Jadi saya nak tambah sikit saja, antaranya pihak kerajaan minta tolong jangan bagi tekanan kepada usahawan-usahawan lah. Sebab kita dah tertekan, tak boleh nak bayar gaji, kita dah tertekan, tak boleh buka kedai. Dan apa yang kita tak bagi ditekan, minta 2 perkara lagi. Yang pertamanya, jangan bankruptkan kita orang yang meniaga-meniaga ni. So, saya minta supaya, contohnya sekarang ni, bankruptsi seseorang tu, limit dia RM50,000 dah kena bankrupt. Kan? Jadi, tempoh bankrupt dengan jumlah untuk bankruptkan tu, minta tolong lebihkan sikit dari segi amount dia, dan juga masa tu minta tolong panjangkan. Contohnya bagilah kita orang nak menapah balik ni lebih kurang 2 tahun. Kan? 2 tahun untuk kita restructure balik, bantu balik, cari dana balik. Jangan nanti duk tekan income tax mari kacau. Income tax kata ni audit tak submit, ini tax tak bayar. Jadi benda-benda yang itu kita dah jam, kita dah macam-macam masalah. Kan? Tapi bila ada tekanan lagi, sampai lagi surat income tax, sampai lagi surat insolvensi. Jadi kita minta lah supaya benda-benda tu kerajaan tu hold sekejap dulu. Jangan hantar dulu dekat kita orang ni lah, yang meniaga-meniaga ni. Sebabnya yang tutup ni lebih kurang since awal tahun, maknanya ada yang dah niaga tutup. Kalau campur-campur saya rasa 30 hari ke 45 hari baru bokok yang betul-betul operasi. Jadi itulah bantuan yang kita minta supaya tekanan tu jangan bagi tekanan lah dari sudut itu, sebab itu pun bergantung kepada kerajaan juga. Kalau kerajaan kata push benda ni, diorang agensi kena push. Jadi kita minta agensi-agensi bersabar dan supaya biar kita orang pulih dulu daripada survival kita orang, bagi jalan dulu balik
supaya benda ni susun balik, baru kita bayar tax balik. Bukan kita nak lari daripada tax dan bukan kita tak nak bayar hutang. Kita nak bayar hutang. Ya? Kita berhutang dan kita nak bayar hutang. Tetapi masalah ni masalah global. Bukan kita sengaja create, bukan kita sengaja minta benda ni. Dan kita pun sentiasa minta jauh. Yang pertama. Yang kedua, sawan-sawan yang masih lagi, mungkin saya rasa ramai lagi yang tidak nampak ada agensi-agensi yang boleh membantu, contohnya PUMB, MARA. Jadi saya dapat info-info bahawasanya dari segi processing dia orang dah longgar berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Jadi minta yang mana yang duduk negeri pergi jumpa MARA daerah ataupun MARA negeri pergi bincang, jumpa dengan PUMB negeri pergi bincang, jadi apa solution yang diorang boleh bantu. Sebab kalau macam sebelum ni, PUMB sendiri dia ada bagi BRF relief fund untuk usahawan, yang tu online, boleh minta online. Jadi yang tu memang dia punya ni kurang lah, dia punya checklist dia tu kurang. Jadi senang ajalah dia tengok berapa efek daripada bank statement kita kurang daripada sebelum-sebelum ni, dia tu bagi berapa yang dia orang minta. Jadi jangan panik lagi, cuba berbincang dan cuba hubungi kawan-kawan yang mana yang pernah berurusan dengan agensi-agensi, minta khidmat nasihat mereka untuk mereka sampaikan, untuk bawa dia pergi jumpa ke pejabat MARA, incah-incah yang dia orang kenal. Jadi itulah harapan saya. Saya rasa perlu dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dan juga agensi. Dan yang pertama, yang akhir sekali, kita sabar, kena sabar, jangan ambil luar kawalan. Agama Islam sendiri pun larang kita bunuh diri ni. Kita tak boleh bunuh diri, haram. Tak bau syurga kalau kita bunuh diri. Jadi kita sabar, dan orang lain pun lebih teruk daripada kita. Walaupun kita rasa kita dah teruk, kita ingat ada orang yang lebih teruk daripada kita. Jadi disitulah nasihat-nasihat yang saya rasa boleh membantu dan menenangkan usahawan-usahawan semua. Dan akhir sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan segala apa yang saya salah cakap pada malam ini, saya mohon maaf lah daripada pihak saya dan ahli-ahli persatuan untuk seluruh rakyat Malaysia yang ke udara pada malam ini. Alhamdulillah, itu saja Tuan Azri, dan terima kasih. Jangan lupa jemput saya lagi. Saya ni suka bercakap sebenarnya. Kalau ada ruang nak jemput lagi, insya-Allah saya boleh bagi masa lah, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tambah satu lagi, Azri. Kalau boleh kita jemput agensi yang macam MARI itulah. Saya rasa MARI ni dia adalah satu agensi yang berkaitan dengan otomotif. Jadi kalau kita next meeting, next live ni, kita boleh panggil MARI, especially Datuk Madani. Mungkin dia boleh bagi lebih banyak jalan keluar lah, ataupun ni kita bercakap di pihak workshop persatuan. Jadi kalau kata Cik Azri boleh panggil MARI, Datuk Madani, untuk memberi sedikit pandangan ataupun how to relieve lah. Bukan dia boleh bagi loan ke apa tak, tapi perlukan idea-idea yang luar daripada apa yang kita lihat dan kita dengar hari ni lah. Jadi kita yakin lebih ramai workshop nak bertanya dengan dia lah, samping rakyat Malaysia. Jadi itu sajalah. Terima kasih. Saya nak tambah satu lagi Tuan Azri, boleh? Saya tertinggal satu lagi. Okey, tadi dah bagi salam minta satu lagi. Okey, satu lagi saya lupa nak bagi tahu. PUMB dia ada satu package baru yang dia offer untuk pandemik yang terkesan ni. Sesiapa yang kena berhentikan kerja, dia boleh buka syarikat enterprise, dan dia boleh buat pinjaman maksimum sebanyak RM100,000. So mana-mana yang terkesan tu, dia berhentikan kerja, dia buka syarikat tu mesti baru dalam tempoh sebulan dua ni lah. Dalam pandemik lah, tak boleh. Yang setahun lepas dah tak boleh lah. So kepada yang baru kena berhenti kerja tu, maksimum ada RM100,000. Jadi maknanya boleh mengunjungi
pejabat-pejabat PNB negeri dan sebagainya. Boleh ni. Itu saya lupa. Maknanya kalau bagi PNB tu memang dia dah beroperasi tapi dia tak register, dia boleh register company baru dan pergi minta dana baru ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Saya nak kata boleh tu tak pasti lah, tapi insyaAllah boleh. Consider bagus lah. Itu yang kalau boleh, bengkel-bengkel ni sebenarnya, sebab kalau kita tengok kan, masih lagi meniaga banking kena akaun sendiri, tak ada company. So benda-benda tu yang cuba kena tukar sikit lah. Kan, kena tukar dan cuba bincang, mari duduk dengan kita-kita ni yang ada, bukan nak kata besar lah, tapi ada yang ikut proper punya perniagaan. Jadi kalau dah jadi macam ni kan, kalau tak dia boleh nak minta dengan perkeso pun dah tak boleh. Banyak benda lah yang tak boleh. Jadi minta legalize lah balik daripada, bukan legalize lah, maknanya bagi proper punya ni lah untuk kita jamin masa depan sikit dalam industri kita. Okay, alright. So terima kasih pada Dato' Karim, pada Tuan Jaafar kita ni untuk sesi hari ini. Ngam-ngam 1 jam nampaknya tu. So diharapkan sedikit sebanyak boleh membantu pengusaha-pengusaha bengkel yang mana mendengar dan juga memberi sedikit idea kepada agensi-agensi kerajaan yang mendengar sesi kita hari ini. So macam cadangan Encik Jaafar tadi tu, MARI ni ialah antara agensi kerajaan yang ramai orang masih tak faham apa fungsi dia. So saya akan cuba sampaikan pada Datuk Madani kita lah, tengok apa pendapat dia apa semua tu lah. Dan itu saja daripada saya. Sekali yang baik itu datang daripadanya dan sekali yang negatif itu datang daripada kesilapan kami sendiri. Untuk pihak Kareta, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ampunkan sekiranya kami ada sedikit ganas dan garang, memang kami selalu beza. Terima kasih kepada Datuk Karim, kepada Encik Jaafar. Niat kami di Kareta cuma satu saja, kami memang untuk sampaikan informasi dan juga sampaikan pun keluhan daripada industri otomotif, pemain industri otomotif, tak kira besar atau kecil. Kami garang sedikit sebab that is the only way untuk kami sampaikan benda tu. Dan lain, saya daripada surat khabar ke majalah dan sekarang online, cara pemikiran rakyat, cara pemikiran pembaca berubah. Sometimes bila kita nak sampaikan satu mesej tu, cara dia sangat berbeza. Saya pun tak faham kenapa, adakah ini satu kemajuan ataupun sebaliknya, adakah ini satu kelemahan ke apa, saya pun tak tahu. Tapi terus terang cakap memang cara persepsi rakyat Malaysia sebenarnya dah berubah sedikit. So cara penyampaian pun dah kena berubah. Apa pun pada pendapat saya, walau apa pun terjadi, itu semua ialah memang dugaan Allah dan kita sepatutnya kena bersabar dan berfikir ada cara dia. Kita semua pernah susah dan kita pun tahu ada orang yang akan menolong kita. Bukannya tak ada, cuma kena berani cakap, buka mulut sikit lah. So sekian saja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah rakan-rakan Kareta tu, kalau anda ada idea untuk sesi seterusnya, just tulis dia dekat bawah tu, kat ruangan komen tu. Kalau betul boleh kita buat, kita akan buat sesi juga, sesi live ni. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.